Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Saya bagi pihak Persatuan Pustakawan Malaysia ataupun PPM ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di pagi ini bersama kami. Hari ini Sabtu 26 Mac 2022 dan ini merupakan minggu pertama ya anak ataupun cucu kita balik ke semula ke sekolah, dan saya tahu dan kami tahu yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin sibuk menguruskan hal keluarga ataupun mungkin ada yang bekerja. Jadi kita mohon kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh meluangkan sedikit masa untuk bersama kami dan ahli panel mengupas satu tajuk yang agak dekat dengan diri kita. Sebagai permulaan saya ingin menyatakan bahawa mungkin ramai yang sedia maklum dalam PPM terdapat pelbagai jawatan kuasa. Kita ada jawatan kuasa tetap, jawatan kuasa kecil, dan kita juga ada kumpulan. Dan setiap jawatan kuasa dan kumpulan ini akan menjalankan aktiviti sama ada secara, tapi sebab PKP ni kita banyak buat aktiviti melalui maya. Jadi banyak aktiviti maya yang telah dijalankan dan setiap kumpulan ataupun jawatan kuasa akan mengadakan aktiviti yang menjurus kepada bidang kuasa yang telah diberikan kepada mereka. Jadi kali ini adalah aktiviti yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Harta Intelek Persatuan Pustakawan Malaysia, dan dalam jawatan kuasa ini kita diketuai oleh pengerusi kami Encik Zawawi Tiyunin daripada UMS, dan setiausahanya adalah Puan Salina Zawawi daripada Pustaka Sarawak, dan ahli-ahlinya kita ada Encik Azman Hashim daripada UMK, kita ada Puan Ratnawati Sari Muhammad Amin daripada UM, kita ada orang popular kita Encik Muiz daripada UPM, dan kita juga ada Cik Suhaimi Jamaluddin daripada UUM. Jadi kita ada gabungan dan juga saya sendiri ya, dan kita ada gabungan yang agak kuat dalam menjalankan aktiviti bagi jawatan kuasa harta intelek. Okay. Pada pagi ini adalah siri ke-7 bicara harta intelek, dan saya kira beberapa minggu lepas kita telah ada satu sesi bersama saya cuba ingat bersama Presiden PPM Datuk Dr. Rashidah Abu Hassan, dan moderator ketika itu adalah Puan Salina Zawawi, dan Dr. Rashidah telah membincangkan ataupun mengupas tentang peranan pustakawan dalam tugasan dan dikaitkan dengan MyIPO, memandangkan Dr. Rashidah adalah ahli lembaga MyIPO. So satu-satunya pustakawan yang menduduki kerusi ahli lembaga. Jadi tajuk pagi ini kita akan mengupas tentang kesedaran mengenai kesedaran mengenai hak cipta. Saya tengah baca ni ya, takut lupa. Kesedaran mengenai hak cipta dalam kalangan praseswaza sains perpustakaan dan maklumat, dan kita bawa dua orang ahli akademik daripada dua institusi yang berlainan yang bukan hanya mengajar tapi juga menyelia pelajar kemungkinan undergrad dan juga postgraduate dalam penyediaan kertas projek ataupun dalam penyediaan disertasi, tesis dan mungkin penulisan artikel. Jadi saya Eza Nasir, ahli jawatan kuasa harta intelek, akan bertindak sebagai moderator pada pagi ini, dan ahli panel pertama kita adalah Dr. Syamila Muhammad Syuhidan dari Faculty of Information Management dari UiTM Kampus Puncak Perdana. Assalamualaikum Dr. Syamila, dan ahli panel kedua kami adalah Dr. Samsul Farid Samsudin dari Department of Library and Information Science, Faculty of Arts and Social Sciences ya. Sekarang ni Department of Library and Information Science bernaung di bawah Faculty of Arts and Social Sciences di Universiti Malaya. Jadi kedua-dua mereka adalah pensyarah yang telah mengajar untuk sepanjang pengenalan saya. Dia pun dah lama mengajar dan agak pakar dalam bidang ni. Dan untuk memulakan sesi, saya mohon Dr. Syamila untuk memperkenalkan diri dan juga memberi respon kepada soalan pertama saya. Berapakah kursus untuk semester kali ini ya? Saya dimaklumkan oleh Dr. Syamila tadi sebelum kita memulakan siaran yang UiTM akan buka kampus untuk pelajaran face to face untuk beberapa fasa student dia. So
Selain daripada memperkenalkan diri, minta Dr. Syamila bercerita kita sikit tentang berapa kursus yang doktor kendalikan dan apakah kursus-kursus ini, sama ada undergrad ke, postgraduate ke, dan what is your credit hours requirement daripada UiTM. Dr. Syamila? Okey, terima kasih Dr. Ezan selaku moderator kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya sebagai salah seorang panel yang mana saya merasakan it is more for the knowledge sharing session, dan apa saja yang saya memberi pandangan itu adalah datangnya daripada diri saya sendiri. So saya claim di sini dulu. Jadi merujuk kalau ikutkan tadi, saya adalah seorang pensyarah kanan daripada Fakulti Pengurusan Maklumat yang telah mengajar di fakulti tersebut dalam 22 tahun ya. Jadi dah 22 tahun saya bersama fakulti ini. So alhamdulillah banyak pengalaman, ilmu dan juga yang saya share, dan kebanyakan mata pelajaran khusus yang telah diberikan kepada saya untuk semester ni adalah saya dapat mengajar dengan 15 credit hours, iaitu subjek dia adalah terdiri daripada Epistemology of Information Management, yang mana ini adalah khusus postgraduate, master, dan ini adalah common paper untuk master student kita. Dan dua lagi kod itu adalah kod khususnya adalah untuk undergraduate, iaitu degree, iaitu Information Entrepreneurship dan juga research method. So jadi untuk semester yang akan datang ni saya akan mengajar 15 jam dan khususnya ada mengandungi 3 kod khusus tadi, Dr. Izan. Okey, terima kasih Dr. Syamila. 15 kredit banyak juga lah itu. 15 credit hours, it's a lot. It's a lot. Seriously, it's a lot. Dr. Sam, ini Dr. Samsul Farid Samsudin, tapi saya tahu student dia panggil dia Dr. Sam. So Dr. Sam, kalau minta Dr. Sam memperkenalkan diri dan juga memaklumkan kepada kita setiap semester berapa kursus yang Dr. Sam kendalikan dan apakah kursus-kursusnya dan apakah credit hours yang perlu dipenuhi di UM. Masa time saya dulu 10 credit hours, tapi bila saya tengok UiTM 15 credit macam wow banyaknya. Okey, Dr. Sam, dipersilakan kenalkan diri dan juga ya. Terima kasih Dr. Izan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada tim PPM, terutama sekali tim Harta Intelek ni sebab menjemput saya untuk bagi sembang santai untuk topik hari ini. Yalah, ini satu peluang lah untuk kita sebagai LIS punya disiplin lebih visible lagi kalau ada talk-talk macam ni walaupun weekend. Inilah masa yang kita ada sebenarnya untuk kita luangkan, especially untuk komuniti kita sendiri. Saya Samsul, ada yang panggil Dr. Sam. Saya berkhidmat di Universiti Malaya lebih kurang masuk 4 tahun lah, baru lagi boleh kata pensyarah muda tapi umur tak muda lah. So saya sekarang ni berkhidmat di Department LIS bawah Fakulti Sastra. Kita start tahun lepas lah pindah Fakulti Sastra. Dan kalau ikutkan syarat untuk pensyarah kanan untuk LIS, kalau tak salah saya lah, lebih kurang kita 1 tahun lebih kurang 9 credit hour saja. Tapi sebabkan dari segi kekurangan kaki tangan akademik yang sekarang ni, jadi saya untuk tahun ni saya setahun 2 semester saya kena ambil dalam 15 jam kredit lah macam tu. Sebab apa? Nak kena cater kekurangan kaki tangan akademik. InsyaAllah lah akan ada penambahan staff akademik. So subjek yang saya mengajar setakat ni ada satu subjek special topic, tapi special topic tu kita bawa knowledge management. So semester ni knowledge management. Satu lagi subjek yang saya mengajar Organization of Information. So yang ini cataloging lah, dia punya basic dia. And then apa lagi saya mengajar juga
statistik for information science, library information science. Dan satu lagi yang untuk postgraduate. So yang 3 dan yang ni postgraduate satu lagi apa ya? Information library services management. Management. Dan semester lepas ada satu subjek baru kita perkenalkan untuk undergraduate punya student, iaitu digital literacy for student success. So yang ni di bawah program SHE, maksudnya open untuk undergraduate yang first semester. Dia sebagai elective lah, 2 jam kredit. So yang ni subjek baru. So 5 subjek lah setakat ni yang saya mengajar. Itu saja Rizan. Terus saya tergamam melopong mulut. Oh, that's a lot, seriously. 15 credit hours banyak lah. Tapi Allah lah, you all can do it dah. Saya dengar Dr. Samsul dengan Dr. Syamila cakap pun saya dah penat. Saya dah penat cuba membayangkan, wow, so many credit hours, so many papers to mark masa exam, so many Betul. Ini assignment, aduh, it's part of the puzzle sebab kita dah commit untuk menjadi pensyarah kan, dan itulah jalan yang kita pilih dan itulah jalan yang kita takut. Okay, mungkin Dr. Sam dulu kot, sebab kita perbincangan kita ini berkait rapat dengan awareness, kesedaran pelajar-pelajar kita mengenai hak cipta. Dr. Sam, kalau dalam pada masa ini, berapa orang pelajar ataupun pelajar prasiswazah yang Dr. Sam selia untuk disertasi dan juga tesis? Saya rasa UM masih mengamalkan coursework and dissertation kot. So how many students are you holding for the semester? Okay, kalau tanya yang prasiswazah, untuk makluman semua, dekat UM Department LIS ni kita tak ada undergraduate lah cuma kita sentiasa bersedia untuk menerima tawaran daripada ada fakulti lain, ada department lain untuk menyelia student undergraduate punya projek. Dia ada projek kan. So kita sentiasa open. So semester lepas tak banyak, 3 orang je undergraduate. Setakat menyelia dia punya 2 hours credit punya projek tu lah. So sepanjang semester tu dia akan contact kita apa semua. Dan untuk postgraduate setakat ni kalau coursework yang masih aktif dengan saya 2. Kalau yang PhD ada dalam 5 orang. Tu untuk current lah. Yang lepas-lepas tu setakat ni PhD saya belum ada yang belum habis lagi lah sebab masih dalam 3-4 tahun ni kan. So yang coursework adalah dalam 6 orang dah habis yang bawah seliaan saya lah. Itu je Zan. Okay, that means that ini bermaksud bahawa macam sama-sama macam kat computer science dulu kan kita memang buat selia pelajar projek tahun akhir, cuma mungkin di computer science credit hours dia besar sikit sebab dia ada part 1, part 2. So di sini dia ada 2 credit hours. So okay lah. It should be in your KPI ke? Ini sebahagian daripada KPI ke jumlah pelajar ataupun tak ditentukan? Untuk undergraduate tak ada ditentukan. Untuk postgraduate saja ada. Okay, terima kasih Dr. Sam. Dr. Syamila, berapa students yang you supervise, masters, PhD dan juga mungkin you are the undergraduate final year project? Okay, thank you Dr. Izan. Okay, kalau tadi Dr. Samsul pun ada undergraduate yang postgraduate, sama jugalah dengan kami di UiTM ni. Jadi macam last sem untuk undergraduate saya ada 8 orang. Okay, kita untuk menyelia final project dan Alhamdulillah, dan saya buat masa ni the numbers tu saya kadang-kadang memanglah worries bila dapat, tetapi along the way apa yang saya dapati dan saya belajar, saya seronok sebab because kita dapat kita ni sebagai penyelia kita juga dapat ilmu baru because kita belajar bersama-sama dengan mereka. Maksudnya apa yang mereka buat pada masa yang sama, macam kalau saya benda ni saya tak berfamiliar, I will try to search for the article kan, because kita nak advice, so we need to know in that area juga. Jadi kalau itulah pada pandangan saya ya. Jadi jangan terkejutlah pasal numbers ni, itu yang saya nak sebut. Jadi untuk PhD students saya ada 9 dan untuk Master by Research saya ada seorang. Jadi 10 untuk penyeliaan untuk postgraduate saya.
Jadi itu yang saya maklumkan. Maksudnya Alhamdulillah because I'm working with them at the same time, saya seronok sebab banyak juga ilmu. Sebab apa macam yang Dr. Ezan sebutkan tadi, amanah kan, bila kita dapat, jadi itulah kena kita terima, harap dapat jalan bekerjasama dan buat yang sebaik mungkin lah. Itulah menjadi pensyarah ni, kalau orang ingat senang kan, datang lecture balik, masuk ikut suka, balik ikut suka, tapi dia tak tahu what goes behind kan. Pukul berapa kita stay up nak menyiapkan nota kuliah, dan setiap kali kita diberi kursus baru, kita perlu tengok kursus tu, tengok what people are studying, what people are teaching. Dan saya ingat lagi kadang-kadang saya berpuluh-puluh sampai pukul, bukan sebab time management is bad ya, sebab kita ada urusan lain kita perlu buat dan kita perlu siapkan nota, dan kadang-kadang saya agak terkesan kalau orang cakap alah senang je jadi pensyarah, ambil kopi-kopi je nota daripada mana-mana, buat je PowerPoint, berdiri depan kelas cakap dan balik, masuk ikut suka, balik ikut suka. Dia tak fikir what goes on behind it. Nak siapkan nota tu bukan senang ya, kita mesti ada substance, and then kita carry weight pelajar kita tu, kita mesti make sure that they get the best from us dan kita bagi best. Masa kata itu amanah. Okay, so saya harap semua orang di luar tu faham ya, tugas akademik ni kan senang, dan lagi-lagi kalau buat supervision. Kalau dapat student yang macam aku dengan kita tu fine, tapi kalau banyak sangat, ramai sangat student yang aku, kita rasa macam alamak macam tu kan, macam life is not challenging. Kita akan ada student yang akan challenge kita suruh dia buat macam ni, dia kata macam ni, kita kata macam ni, tapi kita dengar lah, sebab itu PhD tu PhD dia, bukan PhD kita. Masters tu masters dia, bukan masters kita. Jadi kita just guide. Kalau dia tersasar, kita bring back. Okay, perbincangan kita hari ini adalah mengenai hak cipta. Dan baru semalam saya tengah WhatsApp dengan Dr. Syamila, saya baru tengok apakah itu Akta Hak Cipta. Akta Hak Cipta dah berubah banyak ya. So terdapat Akta Hak Cipta adalah Akta Hak Cipta 1987, dinamakan juga singkatannya Akta 332, dan terdapat 8 bahagian dan telah dipinda sebanyak 9 kali, dan jadi muka surat dia bertambah ya, dah ada 115 muka surat. Dan kali terakhir pindaan dibuat adalah pada Disember 2021. Kenapa perlu dipinda? Sebab Malaysia telah setuju akur dengan Marrakesh Treaty, dan perlu ada pindaan kepada komponen-komponen yang membabitkan mereka yang kurang daya penglihatan, sebab Marrakesh Treaty ni is for the visually impaired. Jadi perlu ada pindaan kepada Akta Cipta kita. Jadi Akta Hak Cipta ini secara total untuk makluman semua memberi perincian tentang perlindungan karya-karya dalam pelbagai bentuk. Dia bukan sahaja bentuk cetak, juga dia berkita pasal filem, pasal music score, pasal drama di TV, pasal siaran akhbar, semua tu. Dan tapi fokus kita kali ini, sebab Akta Hak Cipta tu besar. Jadi fokus kita hari ini bersama Dr. Syamila dengan Dr. Sam adalah penggunaan bahan oleh pelajar-pelajar kita dalam penghasilan penulisan, sama ada tesis, disertasi, project paper atau artikel. Dan ini membabitkan, kalau secara ni saya bukan pakar hak cipta, ini semalam bila saya tengok sekali lalu dalam akta, ia membabitkan seksyen 13 dalam kurungan 2. Okay, soalan saya, Dr. Syamila, sepanjang Dr. Syamila menyelia pelajar daripada undergrad, masters dan PhD, pandangan Dr. Syamila, adakah pelajar-pelajar ini aware ataupun sedar tentang hak cipta terhadap bahan-bahan yang mereka menggunakan dalam penulisan? Are they aware that they're supposed to do this, kena buat ni, kena buat itu? Kalau they are aware, are you okay with that, or Dr. Syamila nak diorang lagi lebih aware? Kalau diorang tak sedar, tak tahu, tak aware, kenapa? Kenapa diorang tak aware padahalnya mereka adalah yang sangat bergulumang dengan ilmu ya. Dia tahu hak cipta ni berkait dengan banyak dengan penghasilan ilmu dan konten. So how do you address that question, Dr. Syamila? Okay, thank you Dr. Ezan. Okay, kalau kita ingin mengupaskan dengan apa soalan yang diajukan oleh Dr. Ezan tadi, sejauh manakah atau adakah pelajar saya sama ada undergraduate ataupun postgraduate sedar mengenai hak cipta, pada saya, ya, mereka sedar.
Tetapi sejauh mana mereka sedar how serious this is, itu menjadi very subjektif. Sebab pada saya, dia tahu benda tu do and don'ts. Jangan buat, maksudnya kalau ini adalah karya, hasil karya daripada authors ataupun creators ni, mereka kena buat citation, kan, dia orang kena masukkan, kena acknowledge. Tetapi kadang-kadang sejauh mana yang saya maksudkan itu adalah dia maksudnya dia hanya ingat kalau dia ambil, dia copy dan dia bubuh je dalam tu citation. So dia ingat itu sudah memadai. Okay, tetapi dia tidak tahu yang maksudnya dia kena buat restructure balik ayat tersebut. Dan juga saya ingin menekankan kalau bagi student saya yang buat by research, saya memang inform mereka. Kadang-kadang kan ada a few daripada framework, models yang mana mereka ambil ataupun instrumen. Kalau ikutkan, sebaik mungkinnya adalah kita kena acknowledge ataupun kena email kepada the author ataupun the creator tentang yang kita nak mengguna dan adakah betul kita akan menggunakan kontaknya dalam sebegini rupa. Maksudnya up to the extent. Kadang-kadang pelajar kita betul sudah memadai, dia buat merujuk dengan acknowledge the citation, tetapi macam saya kata dia aware tetapi dia tak maksudnya sejauh mana tu dia perlu lagi perincikan, maksudnya sampai tahap mana lagi dia perlu buat untuk memelihara hak cipta yang kita rasakan ini adalah harta intelek seseorang. Sebab bila kita sebut harta intelek, it is actually is an asset for that person, kan, harta kan, yang mana kita nampak daripada mana-mana campaign create awareness ni mengatakan itu adalah satu apa orang kata boleh dijadikan sebagai commercial value ataupun apa pendapatan seseorang. Jadi kita tidak boleh simply macam just ambil, put it and then kita bubuhlah nama dia. So kita kena redo, reword ataupun restructure based on our context of study. So pada saya, kalau nak menjawab tadi yang persoalan Dr. Ezan, ya, mereka sedar, kerana saya juga ingin share, most of my student sudah bekerja dan kebanyakan mereka ada juga yang bekerja sebagai pustakawan. For sure lagi arif, ya, mereka ni memang arif, dan IT manager, dan ada juga daripada cyber security. They are all dealing with this like etika, etika penggunaan maklumat. So mereka tahu untuk to protect this information privacy dan juga information ethic. Jadi secara tak langsung hak cipta ni orang kata mereka aware. Tetapi sejauh mana kita sebagai pendidik, educator, we need to guide them and monitor them. Bila dia orang buat sesuatu tu, saya akan question lagi. Sebab kadang-kadang kita akan tahu ayat tersebut, I will ask them back, is this your sentence? Kan? Maksudnya saya kata it sounds ni. So kalau betul pun kita kena rewords, kita kena restructure. So and the same goes to kalau you nak ambil framework ataupun models kita nak guna, so kita kena dapat permission. So sampai maksudnya up to the extent untuk memelihara hak cipta for the creator and the author tadi. Terima kasih Dr. Izan. Dr. Izan mute. Saya tengah dengar something dekat Facebook tadi. Tengok soalan. Katalah Dr. Syamila akan baca dia punya draft and all that kan. Yes. Saya tahu beberapa kali lah sampai kita puas hati betul dengan draft dia. Bila kita baca draft pelajar, especially dalam bahasa Inggeris, di UiTM kita boleh buat thesis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ke hanya bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris saja, bahasa Inggeris. Okay. Bila kita buat thesis ataupun disertasi dalam bahasa Inggeris, bila Dr. Syamila membaca draft dia, boleh tak Dr. Syamila kesan elemen plagiarism ke ataupun menggunakan ayat-ayat orang ke ataupun mengolah ayat orang ke dalam penulisan pelajar? Ya, boleh. Kadang-kadang it sounds so smooth and good kan. Jadi dan satu lagi, tadi bila Dr. Ezan sebut memang betul, kita pun sebagai pensyarah memang kita menggalakkan pelajar kita untuk masuk any plagiarism software kan, tools, okay, so that it also tell us, okay, from that report pun boleh kita kena pastikan, okay, berapa peratusnya. Kalau macam saya memang nak student saya below 20%. So it will shows that lah yang mereka ni kiranya try to not to plagiarize ataupun do copy and paste. So pada saya pelajar postgraduate ni tak pernah lagi lah, dan bukanlah macam saya dapati memang they are really know how to do that, okay, but
from time to time we need to kita kena perlu guide dia orang lah, macam saya katakanlah, mengolahkan ataupun menggunakan teks yang betul. Kalau undergrad macam mana Dr. Syamila? Kalau undergrad student? Okey, kalau undergrad student, ini yang saya nak share kan. Saya mengajar subjek information entrepreneurship. Dalam salah satu chapter saya tu, saya memang ada menekankan, iaitu copyright, dan juga because they should come out a proposal, business proposal. So dalam business proposal tu must be genuine, mesti asli daripada idea asal mereka. Jadi daripada situ kita pun sebagai pengguna, kita tahulah kalau benda ni yang dah ada, automatically kita kata this is already ada di pasaran kan. So we need the information product is ideally yang asal, genuine, asli daripada yang you all hasilkan. Jadi daripada situ pun kita dah boleh detect. Dan juga kita kaitkan jugalah dengan harta intelek dan ada commercial value. So saya rasa yang itu pun telah diterangkan dan diterapkan sejak dia orang belajar daripada degree student. Dr. Sam, pengalaman Dr. Sam dalam menyelia pelajar-pelajar, sebab Dr. Sam kata tadi kan kalau untuk undergraduate baru lagi sebab department baru berpindah kepada fakulti FASS. Jadi dalam pengalaman Dr. Sam supervise pelajar MLIS dan juga pelajar PhD, adakah Dr. Sam perasan sama ada pelajar-pelajar ni aware tak atau dia sedar tak tentang hak cipta tu apa dia boleh buat dan apa tak boleh buat, dan macam mana Dr. Sam sendiri cuba detect plagiarism? Macam Dr. Syamila dia kata melalui pembacaan, bila dia tengok pembacaan dia tahu dah tiba-tiba ni ayat ni macam bunyi macam ayat iklan je, so dia tahu itu adalah student to copy somewhere. So macam pengalaman Dr. Sam mengurus ataupun menyelia pelajar-pelajar sendiri? Okey, terima kasih Dr. Izan. Memang saya pun akui apa yang Dr. Syamila bagi tahu tadi, yang student kita sebenarnya aware pasal copyright, pasal intellectual property ni. Tapi apa saya boleh cakap, dia sedar ni dia ada dua kesedaran lah. Satu separa sedar dengan satu memang fully sedar lah. Separa sedar ni dia tahu benda tu, tapi dia at a glance je. Maksudnya dia pernah dengar tapi dia tak ada secara praktikal, tak ada siapa yang bagi tahu dia macam mana cara nak buat apa semua. So dia setakat tahu benda tu dan dia tak tahu lebih mendalam lah. Maksudnya apa tindakan akan dikenakan ke apa ke. So sebab tu yang benda tu still happening lah, sebab dia separa sedar tadi. Kalau yang saya boleh cakap setakat yang pengalaman saya supervise student, yang lebih kesedaran pasal copyright ni postgraduate student lah, sebab dia kena menghasilkan satu at the end produk dia kena ada satu thesis, dan requirement dalam nak menghasilkan thesis tu dia kena bear dengan ada satu requirement tak boleh plagiat, ada berapa percentage saja yang ada similarity index dia kan, dan kena gunakan Turnitin sebagai tools untuk nak check similarity index tu. So benda ni dia ada satu guideline yang diorang kena baca ataupun kena tahu dulu guideline ni baru diorang sebab tu dia ada kesedaran tu lah. Dan masa buat thesis juga, bila masa supervisor ni dapat detect, macam saya sendiri, bila kita identified one paragraph tu, dia punya ayat tu dia macam dia mentioning something yang bukan dia punya words, tapi tak ada, maksudnya tak ada satu citation pun, maksudnya tak ada satu reference daripada authors mana-mana ke, tapi the whole paragraph tu yang panjang tu dia macam bersih je macam semua ayat dia, tapi kita tahu that's not his words kan, tapi dia tak ada. So dekat situlah kita detect bila yang ini sebenarnya mentioning by somebody tapi tak ada proper citation ataupun apa yang dia cuba nak highlightkan tu tak sampai lah. So daripada situ kita boleh agak student ni copy something lah. Tapi saya kalau undergraduate tu tak boleh nak komen banyak, cuma saya boleh berdasarkan pengalaman saya lah. Kita masing-masing pun pernah lalui proses undergraduate ni kan. Macam saya dulu diploma, saya buat dekat UiTM building survey.
saya pun tertanya-tanya juga, ada kawan saya ni bila assignment dia perform, macam mana dia boleh perform, macam mana markah dia boleh 80, 90 kan, macam saya tak boleh. Lepas tu baru saya tahu dia rupanya dia tahu teknik macam mana nak citation, macam mana nak buat reference, bibliografi. Saya dulu undergrad, saya tak tahu, saya just copy paste, tukar-tukar sikit. Sebab knowledge ataupun pendidikan pasal copyright ataupun bibliografi punya reference ni saya tak belajar. Jadi bila saya tengok, oh macam ni rupanya buat assignment. Dekat situ pengalaman kita masa undergraduate lah ada setengah student yang memang aware pasal benda ni, ada yang tak. Jadi dia tengok balik pada dia punya background punya ni lah, education dia. Ada maybe somebody ataupun dia ada family background ada adik-beradik yang pernah lalui benda ni, sampaikan dekat dia ke, ataupun parent dia tenaga pengajar ke kan. So mungkin dia lebih aware lah pasal benda ni. Dan undergraduate saya rasa sampai hari ni pun dia, kalau saya tengok lagi sekali pengalaman sebagai pustakawan pula, yang selalu datang jumpa Laizen, saya dulu pernah berkhidmat sebagai Laizen fakulti, selalu jumpa kita memang postgraduate lah. Undergraduate ni memang tak pernah jumpa, tak pernah tanya pasal turn-in, kecuali masa at the end of dia punya nak submit project report tu je. Baru dia kata, oh lecturer suruh check lah similarity index ni apa benda, saya pun tak tahu apa semua. Bila kita sampaikan, oh dia kata kenapa saya baru tahu ni, saya dah tulis banyak lah apa semua kan. Dia tak tahulah, mungkin certain institution tu dia tak ada formal education ataupun formal nak ajar macam mana nak elak ataupun protect copyright ni. Cuma dia serahkan kepada student untuk independence, dan biasanya lah library akan jadi one role dia guide di student macam mana nak guna turn in dan sebagainya. Itu pandangan saya lah, Dr. Izan. Okay. Untuk makluman semua, penonton semua, kita untuk setiap sesi bicara kita, selalunya kita akan ada beberapa soalan yang kita akan kongsi dengan ahli panel. Bukan sebab nak ajak ahli panel menjawab ke apa, so that kita nak prepare, so ahli panel tahu apakah soalan-soalan yang dijangka. So sekarang ni bila kita dengar apa yang Dr. Sam kata, saya kena lari sikit daripada soalan kita. Soalan seterusnya adalah mengenai apa usaha yang dijalankan oleh fakulti dan jabatan, dan saya nak twist sikit soalan tu sekarang sebab Dr. Sam ada berceritakan tentang pengalaman dia menjadi pustakawan dan dia handle reference desk tentang student-student yang nak dapatkan bahan semua ya. Kita semua tahu bahawa boleh dikatakan di kesemua perpustakaan akademik, baik yang awam, UA, Universiti Awam, ataupun universiti swasta, US, ada dijalankan kursus ataupun program information literacy, information skills, apalah nama dia, tapi dia lebih menjurus kepada penggunaan maklumat dan selalunya diajar pada tahun pertama. Okay. Minta maaf pustakawan, mungkin you all tersentak dengan soalan saya ni ataupun jawapan kami tadi, but this is the reality. Saya akan ambil contoh UM sebab saya daripada situ dulu. Okay, contohnya di UM kita ada kursus credited yang pelajar ambil pada tahun pertama. Dan dalam silibus memang kita ada ajar komponen copyright. Okay, kita ajar, kita cakap student bila you nak menulis, you must acknowledge the writer. Kalau you nak take up the whole quote, you kena the way it's written, kita ajar. Dan saya rasa semua perpustakaan akademik buat benda yang sama. Now, tetapi masih terjadi bila kita tengok student-student kita, bila saya beralih daripada pustakawan kepada pensyarah, saya dapati masih ada pelajar-pelajar kita yang tak tahu tentang copyright. Sebab final year project saya dulu, thesis saya dulu, saya ada buat macam study, saya did the citation analysis. Saya nak tengok adakah pelajar-pelajar ikut apa yang kita ajar dalam information skills class, dan rata-rata terang-terang kata tak. Dan bila saya tanya diorang, interview diorang, dia kata, oh by final year kita dah lupa lah doktor, puan apa kita nak buat masa tu, dia kata dia lupa. Betul. So sekarang ni peranan untuk mendidik, memberi pendidikan kepada pelajar undergrad dengan postgraduate mengenai hak cipta
jatuhnya kepada siapa? Kepada perpustakaan ataupun kepada fakulti. Fakulti ni maksud saya pensyarah dan semua-semua lah. So mana? Mungkin ada different thoughts. Dr. Syamila, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Sebab Dr. Syamila memang orang information literacy dengan saya. So siapa yang perlu dipertanggungjawabkan untuk mengajar atau menyedarkan pelajar-pelajar sesebuah universiti mengenai hak cipta? Okey. Terima kasih Izan. Ni soalannya agak ni kan Panas. agak panas jugalah kan. Macam apa yang mana keluar dulu telur ke ayam ke. Inilah cerita dia. Tapi pada saya setiap universiti, okay, is either private or public university di Malaysia ni memang ada library orientation. Correct me if I'm wrong. Tapi dan pada saya pada itulah mulanya pelajar ni melangkah kaki mereka universiti. Sebenarnya sebelum mereka jumpa lagi pensyarah-pensyarah ni minggu orientasi, the first person dia orang jumpa adalah minggu orientasi tersebut. Betul tak? Jadi minggu orientasi dan pada saya memang library memang ada mengadakan satu taklimat. Okay, dan taklimat itu mereka telah menerangkan berbagai program dan antara program-programnya yang saya memang yakin yang wajib yang diadakan adalah information literacy. So for me, it is started from the librarian. Okay, so mereka ada user education yang memang mereka kena ajar macam yang kita kata dan kemudian okay, that will go to pengkhususan dengan pensyarah-pensyarah. Jadi pensyarah akan blend that, okay, the ilmu basic ilmu tadi asasnya dengan subject matters yang mereka akan ajar. Dan pada saya fakulti kami juga ada juga kan asas basic of information sources and services yang diperkenalkan pada tahun first year of as a student. So itu juga telah diberi sebagai basic as a basic requirement for the all of the student, regardless they come from the background or non-background. Jadi pada saya memang kalau kata orang nak masuk melangkah ke alam universiti tersebut, the first thing memang saya rasa itulah. Saya tidak meletakkan kepada mana-mana yang ini wajib ataupun tak wajib, ini sunat ataupun harus. Pada saya semua kita wajib ataupun memainkan peranan masing-masing. Cuma bila Dr. Izan tanyakan tadi, pada saya bila yang mula tu memang as a freshie, as a student, dia kenal dulu. Okay, sepatutnya pelajar tu dia kena aware apa dia peluang yang dia boleh ada, yang dia boleh dapati hasil daripada dengan the role of the academic library tadi yang boleh ditawarkan. Sebab tadi Dr. Samsul sendiri pun cakap kadang-kadang betul dia sebagai pelajar dia rasa memang dia dah betul buat. Okey, macam saya pun mungkin different sedikit kan. Jadi bila kita sebagai pelajar, kita rasa kita dah buat yang sebagus mungkin kan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah tadi. Tapi kita lacking of that kind of element. Yang sebenarnya kita sekarang pensyarah kita tahu ada rubrik tersebut, itulah rubrik-rubrik yang ada menjadi point orang kata yang boleh menyokong formatting, bibliografi, references kan. Itu sebenarnya yang boleh menyokong apa untuk mereka score, untuk dapat a good marks lah dalam dia punya subjek. Jadi kalau pada saya tadi kalau nak dikatakan yang mana dulu, pada saya kalau first year student tu memang dia akan jumpa semua para pustakawan kita yang jelitawan, yang rupawan ni, mereka jumpa, sepatutnya mereka kena aware dan tahu apa dia yang mereka boleh take along, yang library boleh offer kepada mereka, membantu to support their teaching and learning. Dan lepas tu bila dia jumpa pensyarah-pensyarah, sepatutnya dia dah lebih pengkhususan lah dengan subjek-subjek tersebut, tetapi basic knowledge tu dia dah ada. Itu pada pandangan saya. Dan sepatutnya tak boleh putus. Because pada saya, reference desk kan macam you kata as a librarian, dia orang ni sebenarnya bertugas 24/7 kan, hours kan. Jadi maksudnya you keep on updating apa dia kompetensi yang perlu ada. Oh bila dah tahap ni, masuk semester 2, ada benda baru lah yang lecturer cakap. Okey, sepatutnya pergi rujuk kepada library. Apa dia yang patut dia orang tahu yang untuk upgradekan kompetensi mereka, skill mereka. Thank you. Okey, Dr. Sam. Sensitif ni. Sangat sensitif soalan ni sebab kita tahu yang kebanyakan library memang ada information literacy program, classes secara formal, secara informal. Tapi macam Dr. Sam katalah, bila kita bertugas di meja rujukan, yang ramai jumpa kita adalah pelajar-pelajar pasca siswaza, the postgrad, sebab mungkin mereka lagi involved dalam penulisan thesis dan disertasi. Padahalnya undergrad, saya rasa they should also be cause for concern sebab bila dia buat assignment,
Okay, bila dia buat assignment. Daripada tahun 1 lagi dia kena buat assignment. Lain lah kalau Betul. masa STPM ke assignment dia lain. Tapi saya rasa masa STPM level pun mereka diajar cara-cara nak cite kan, boleh tiru ke tak tiru. Dan undergraduate concern kita adalah daripada first year, mungkin first semester dah ada assignment. So macam mana dia tackle assignment dia bila dia nak minta quotation, diajar ke, tengok senior buat apa kita ikut ke, ataupun ada senior yang mengajar ke, atau kalau kita nak kata information literacy classes di library, saya rasa bahagian copyright ni diajar agak lewat ke belakang. Betul. Dan pelajar-pelajar ni katalah dia masuk minggu pertama, okey tak ada apa lagi. Minggu kedua mungkin telah diberi assignment yang perlu dihantar pada minggu keempat. So minggu keempat I don't think library dah ajar komponen copyright ni. So sekarang tanggungjawab, bukan tanggungjawab, siapa yang sepatutnya lebih beri perhatian kepada memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar ni mengenai hak cipta. Okey. Terima kasih Dr. Izan. Betul, macam Dr. Syamila pun bagi tahu tadi, bila one student ni dia enroll je dalam universiti, first kali kita ada orientation program, memang library take part dalam orientation program ni dalam menyampaikan apa library ada, apa introduction to library, apa lagi yang library boleh guide as a librarians punya role lah terutama dalam copyright ni. Memang ada, dan betul juga Dr. Izan bagi tahu biasanya dia duduk di belakang sikit lah bila part etik ni kan. Kalau tanya saya setuju, memang library sepatutnya yang pertama lah di ni. Cumanya bila kita tahu, bila kita masukkan program ni ataupun introduction ni dalam orientation program, dia a bit, pada saya lah, ini bukan saya punya observation, personal punya observation, bukan mewakili mana-mana library yang saya kerja sebelum ni ataupun sebagai academician. Pada saya dia kurang sesuai sebenarnya bila kita lamsamkan dekat dalam orientation program yang pack tu. Maksudnya dalam 2 weeks earlier tu, student ni sebenarnya dia lebih banyak pada dia nak kenal universiti tu. Dia baru nak masuk universiti ni, dia baru nak explore kehidupan universiti ni kan. Pakai baju biasa, pergi belajar, pergi kelas macam mana, jumpa kawan baru. Jadi apa yang kita cuba sampaikan bila bab-bab akademik ni, sebenarnya copyright ni serius tapi bila kita cuba sampaikan dalam waktu yang pack tu, dan pada saya yang kurang sesuai sebenarnya, dia sekali lalu je lah. Dan apa yang saya face sebelum ni masa saya jadi librarian, bila kita cuba mengajar, ada satu lagi program kita panggil untuk kita panggil student tahun akhir lah punya program, dan kita masukkan lah benda ni sebab diorang akan face nak buat writing untuk project paper apa semua. Bila kita sampaikan, dia kata, oh kenapa saya baru tahu? Dia cakap, kenapa sebelum ni library tak share? Saya cakap macam ni lah you all masa masuk orientasi program dulu, kita dah ajar dah. Cuma masa tu you all tak tumpu perhatian, dan kalau boleh fikir lepas ni nak pergi kelas mana, nak pergi jalan mana, nak daftar subjek lah, time tu lah semua kalut kan. Jadi you all mungkin tak berapa aware. Jadi bila you all attend kelas final year punya program ni, baru you all rasa ada keperluan sebab you all nak buat dan kena ambil tahu, dan kalau tak buat macam ni tak boleh score. Jadi dekat sini baru dia open, dia boleh terima something. Itulah macam Dr. Syamila tadi cakap juga, dia kena berterusan, dia tak boleh boleh kita nak bagi tahu masa first diorang enroll tu, tapi kita kena ada program yang berterusan. Macam tadi dekat UPM dia ada untuk final year punya program. Maksudnya untuk student-student yang memang nak buat project paper apa semua, dekat situ memang dia betul-betul dia akan tumpu perhatian, dia akan betul-betul ambil tahulah, dan baru dia tahu kewujudan Liaison punya librarian ni, ada reference desk ni untuk dia tanyalah apa yang sepatutnya dia buat apa semua. Sebab itulah, kalau nak tanya saya, masa tu mungkin kurang sesuai, kita boleh sampaikan tapi dia just surface saja, dan kena ada program yang berterusan supaya student ni lebih ada guide lah. Dan kalau ada lagi satu, macam Dr. Izan cakap, kesesuaian macam STPM tadi kan, pada saya sebenarnya copyright ni dekat sekolah rendah pun kita dah boleh sampaikan.
Kalau ikutkan dekat overseas punya modul belajar, copyright ni penting, isu yang penting sebab sekarang ni bukan semata-mata untuk penulisan sahaja. Kita terdedah pada social media kan, masing-masing ada hak masing-masing. Budak-budak anak-anak kita pun main gadget, ada social media masing-masing dan sharing something kan. Ini benda ni yalah benda yang serius dan sampai sekarang pun SKMM pun MCC kan take part juga dalam benda copyright ni. Dia bukan semata-mata untuk penulisan, dia lagi luas dan kalau boleh daripada sekolah lagi kita kena ada satu modul lah, maksudnya bagi tahu pasal kesedaran ni supaya bila dia masuk universiti tu dia dah ada lah at least saya pernah belajar benda ni, saya dah tahu dah. So dia lagi open lah bila dia ni. Cuma masa tadi kurang sesuai pada awalnya dan program ni kena pastikan berterusan lah sampai yang diorang rasa, diorang sedar lah apa yang diorang belajar tu. Itu Dr. Izzat. Mute Dr. Sorry sebab saya tengah baca soalan. Heavy sikit perbincangan kali ini. Sebab saya setuju yang kita tak boleh kata yang perpustakaan akademik atau perpustakaan awam tidak menjalankan tugas dalam memberi pendedahan tentang hak cipta. Sebab kalau kita tengok dia punya cost structure ke modul, memang dalam dia punya modul tu memang ada satu komponen hak cipta dan bercerita. Tapi saya setuju juga dengan Dr. Sam bahawa kadang-kadang macam saya lah, masa saya pergi orientasi, masa saya student dulu, saya macam mimpi tau adalah dengan tidur tak cukup apa kan. So orang kata pergi library, pergi. Apa orang cakap kat library pun saya tahu, saya nampak kat katalog, saya nampak pustakawan bercakap tuntang-tuntang kat depan. Okey, pergi dekat pusat kebudayaan. Dengar waktu tu cerita pasal tunjuk-tunjuk baju cantik-cantik, ada muzik semua. Okey, sekarang kita pergi dekat, so kita masa orientasi kita macam dalam zombie tau. Ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Tetapi mengikut peredaran masa, minggu orientasi telah diringankan sikit. Jadi contohnya di UM sendiri kita diminta untuk lawatan berpandu je kita buat. Kita tak adalah pompang-pompang bercerita pasal kita cuma kita bawa budak tu ke library, tunjuk ini tempat nak pinjam buku, ini kad katalog, ini dan lain tu kita ajar. Kalau dia nak belajar lebih lanjut dia datang kat kita. Kita akan buat sesi one-on-one or group session. So kita setuju collectively bahawa perpustakaan memang memainkan peranan mereka sebagai memberi kesedaran kepada pelajar tentang hak cipta, tapi mungkin timing tu. Sebab dalam kajian PhD saya ada buat kuali dan saya tanya student tu, you bukan tak belajar information skills masa year 1? Kenapa bila sampai year 4 you punya citation ni macam ke laut? Dia kata, yang itu ke yang kita orang belajar masa year 1? Kata dia tak boleh kait. Dia kata sebab itu dia belajar masa year 1, this is already year 4. So sekarang, kita sekadar kolektif bersetuju bahawa yes, library dah memainkan peranan, mungkin perlu dihalusi lagi, tengok timing etc. Sebab saya tahu ada perpustakaan yang bila pelajar-pelajar tu dah sign up for final year project, sama ada fakulti akan panggil pustakawan, subject librarian ataupun liaison officer diorang untuk ajar budak-budak final year ni tentang copyright etc kan. Ada universiti yang buat macam tu, universiti library yang buat macam tu. Dan ada juga universiti sendiri, library sendiri yang buat macam Dr. Sam kata, bila final year dia akan keluarkan iklan mengatakan budak-budak final year nak buat projek, dia datang library untuk belajar dengan lebih lanjut, cara mencari maklumat etc. So kita aku yang perpustakaan memainkan fungsi. Now, kita berbalik kepada fakulti sendiri ya. Macam Dr. Syamila kata, fakulti pun perlu memainkan peranan. Dan saya sangat setuju dengan pendapat bahawa fakulti perlu memainkan peranan. So di tahap mana sepatutnya fakulti ni mula memberi kesedaran kepada pelajar tentang perlunya mereka tahu tentang hak cipta? Adakah setiap kursus sebelum beri assignment, setiap pensyarah perlu bagi maklumat ataupun bercerita selama 5 minit ke 10 minit tentang hak cipta? Ataupun perlu ke fakulti tu panggil pustakawan untuk bercerita dengan budak first year dia dan juga final year dia tentang hak cipta? Ataupun
fakulti sendiri ada program-program yang sepatutnya kesedaran dari masa ke semasa. Sebab saya kira yang paling impactful pada saya adalah pensyarah. Kalau kita pensyarah berdiri di depan pelajar tu, okey, sebelum kita mulakan assignment, saya nak beri sedikit penerangan mengenai hak cipta. Make sure that bila you tulis bla 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 bla. So apakah peranan yang boleh dimainkan oleh fakulti, sama ada pensyarah atau jabatan sendiri dalam membuat pelajar-pelajar ni aware tentang hak cipta ni adalah satu isu yang besar yang tak boleh dipermainkan. Dr. Syamilah. Okay, thank you Dr. Izan. Okay, kalau kita lihat, kalau melalui pengalaman saya lah dah throughout how many years I'm working dengan UiTM ataupun Fakulti Pengurusan Maklumat, memang kita dah adakan. Selain daripada setiap pensyarah tu, saya rasa memang kita keep on remind student masuk the class kan, memang awal sebelum kita nak bagi kita punya course info, apa dia kita punya assessment. So masa kita buat assessment tu pun kita dah terangkan dia orang. Okay, yang ini memang you kena hasilkan tugasan secara individu ataupun grouping. So segala tugasan individu, make sure that apa yang you buat itu adalah hasil kerja you. Kan, jadi secara tak langsung pembukanya dah ada. Kan ada orang kata the ice breaking untuk memaklumkan kepada pelajar tersebut. Yang hasil kerja itu mestilah yang ada original dan aslinya daripada pelajar itu sendiri. Yang mana you tidak, maksudnya secara tak langsung the hak cipta itu terpelihara. Okey, maksudnya you tak boleh nak ambil copyright hasil kerja orang lain, maksudnya plagiar copy and paste. So itu telah dijelaskan melalui individu pensyarah. So memang kita pun sebelum kita memulakan semester bermula, memang kita ada mesyuarat akademik, betul tak Dr. Samsul? Jadi dekat situ pun dekan pun dah memaklumkan. Okey, jadi kira kita dah ikut prosedur yang betul lah, maksud saya. Dan bila kita bertemu pertama kali dengan pelajar, bila kita dapat course info tu, kita bagi assessment, kita dah terangkan. Jadi itu peranan pensyarah. Daripada yang sama, pihak fakulti kadang-kadang, okey, kami juga bukan kadang-kadang lah, throughout a few semester, macam once a year, ada beberapa pensyarah yang hasil projek mereka itu diperketengahkan. Kita buat macam IID punya competition. So masa IID tu ada panel. So kita panggil daripada industri dan ada juga daripada akademik. So daripada situ juga kita mengajar. Sebab one of the yang saya lihat lah kan, memang teori and konsep ni bila kita terapkan macam betul lah. Macam saya pun perkara tu berlaku pada saya. Bila kita dengar je, dia kadang masuk telinga kiri keluar kanan, betul tak maksudnya? Tetapi learning by doing, practicality. So bila you do that, you will know that the impactful. You penat-penat buat, tiba-tiba kata kalau orang lain ambil kerja you, apa perasaan you? Sama juga in reality, betul tak? Jadi kita mengajar, mendidik pelajar kita, you have to do it. So you need to create a new knowledge that can give significant contribution to the society. So dekat situ hak cipta tu dia secara tak langsung, walaupun dia yelah kalau kita bagi definition, konsep, benefit kan, kadang macam saya katalah masuk macam air lalu lah kan, tapi kita ajar dia learning by doing, practicality ni dia buat, jadi secara tak langsung dia nampak. Jadi itu yang kita praktiskan di peringkat fakulti. Ada kita mengajak pelajar-pelajar kita menghasilkan sesuatu produk lah boleh saya katakan ya, ataupun tu untuk mereka ketengahkan idea mereka, hasil kreativiti mereka, jadi mereka tahu okay then how. Dan lepas ni kadang-kadang kita juga ada ya dibantu satu unit Bitkom ya, iaitu Business Innovation and Technology Commercialization. So mereka ada memberi pemakluman, awareness. So bila dah ada sesuatu yang sama ada pensyarah ke, kita create ataupun pelajar, so macam mana kita nak ada copyright ke, patent ke, so itu adalah semua harta intelek yang boleh memberi manfaat kepada universiti dan juga kepada individu tertentu, iaitu pelajar kita. Jadi itu adalah peranan pensyarah dan juga pihak fakulti kalau dari segi untuk membantu kesedaran hak cipta tadi. Okey, Dr. Sam, soalan yang sama ya, peranan pensyarah, peranan fakulti sama ada pensyarah ataupun jabatan, dan kemungkinan sebab saya kira lah, saya tak tahu sama ada praktis ni masih dijalankan, kita ada kursus untuk MLIS, kita ada kursus research methodology kan. Sama ada komponen ini boleh diserapkan dalam kursus research methodology.
satu lecture ke about awareness of copyright, so that bila dia membuat thesis ataupun membuat disertasi dia tahu. Dan saya rasa dalam kalau kita sign up for PhD, kita akan dapat buku buku handbook tu, dan dalam di handbook pun dinyatakan kan. Ya, ada. Tapi Allahualam lah, kita kan bila dah nak menaik thesis baru start kita tengok handbook kan. Kadang-kadang macam alamak dia suruh buat macam ni ke, alamak dia nak font ni ke. Sebab kita buat je, bila dekat-dekat nak last tu baru kita start tengok handbook ni. Punya handbook ni ada tunjuk cara nak buat. Itu saya lah. Orang lain mungkin like better than me kot. So macam mana kita nak peranan yang perlu dimainkan oleh pensyarah dan juga fakulti dan jabatan untuk menyedarkan pelajar-pelajar ni tentang hak cipta. Sebab saya setuju dengan apa Dr. Sam kata tadi, hak cipta patut bermula daripada sekolah lagi, dan saya akur dan saya dah tengok bahawa di negara-negara barat memang diajar hak cipta as early as kindergarten. Simple. They use it a very simple way to explain to students. Ambil barang, saya pasti tengok satu video dia kata bila you pinjam barang orang, you kena minta permission. You kena minta permission. And then sama juga bila you nak tulis something, you have to ask. Kalau tak nak permission, kita letak nama orang kat situ. So that is a very simple way of teaching. So macam sekarang ni di bagi pihak Dr. Sam sendiri, pandangan Dr. Sam, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh faculty in terms of department, in terms of pensyarah sendiri untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar daripada fakulti itu aware about hak cipta? Okay, terima kasih Dr. Izan. Macam Dr. Syamila pun ada share tadi, memang saya rasa ni praktis lah, praktis worldwide, tak pun Malaysia punya academician. Setiap kali mula semester memang kita akan introduce kita punya interaction punya course information lah, dan kat situ juga memang kita ada bagi tahu secara tidak langsung buat sendiri, jangan tiru, jangan kena jaga copyright. Tapi ini secara tidak langsung lah. Dan apa yang kita boleh buat juga, Dr. Syamila ada mention awal tadi, masa kita nak bagi assignment tu kita boleh highlight lagi sekali, dan kita ada satu dekat rubrik kita ni, kita bagi tahu yang ini yang akan diukur. Daripada segi formatting ataupun bibliographic references tu, citation style tu, yang itu sebagai salah satu pengukuran untuk setiap assignment. Ini memang kita sepatutnya kena highlight lah masa assignment tu. Jadi, dan kita boleh juga mention kat situ, setiap assignment yang disubmit ni kita akan go through turn in punya software. Jadi saya tak langsung dia akan ada kesedaran dia macam cuak lah. Maksudnya kita nak copy paste ni suka-suka, nanti doktor check ni kan. Walaupun kita tak mampu nak buat bila dah ramai sangat student, tapi at least kita ada satu approach mana kita nak cuba bagi diorang kesedaran yang adanya satu software ni yang boleh kita laksanakan untuk check diorang punya similarity index ni. Ini antara salah satu yang setiap lecturer boleh buat at least untuk bagi kesedaran ni. Dan macam kita sendiri, kita dalam disiplin LIS ni kan, saya rasa tak ada masalah dari segi copyright apa semua, memang kesedaran kita pun tinggi. Cuma apa yang saya boleh sarankan, kalau ada dekat luar sana kita punya viewers ni ada daripada disiplin lain, mungkin engineering ke sains ke, yang mungkin ialah knowledge ataupun ilmu yang mendalam dalam information literacy ni tak berapa strong macam LIS punya disiplin. Tapi at least macam yang Dr. Izan bagi tahu tadi, kita boleh cuba buat kerjasama, jalinan kerjasama dengan library kan. Sekurang-kurangnya kita boleh panggil librarian yang faculty license ke kan, bagi dalam satu kita punya week, 14 weeks tu ada 1 week tu maybe 1 hour ke, kita jemput librarian cerita pasal copyright ni. Kalau kita kata kita ni tak pakar pasal copyright lah kan, so at least kita panggil, ada role librarian ni dalam kita punya faculty punya engagement. So ini antara usaha-usaha yang kita boleh buat, selain ada beberapa program macam UiTM buat tadi kan, setiap student final year dia ada program khas dia. So ini antara beberapa yang kita boleh ni lah, saya tak langsung
at least ada kesedaran walaupun tak banyak, ada sikit, dan kita kena bagi satu lagi, kalau nak impact macam Dr. Syamila cakap tadi, kita kena sambil ajar, sambil dia kena praktis kan, ataupun satu lagi kita kena ada enforcement. Maksudnya bukanlah kita nak cari orang nak hukum, tapi ada contoh, kita highlight lah. Sebab ada satu saya punya salah satu subjek saya yang saya baru ajar semester lepas pasal digital literacy tu, dia ada satu assignment tu, cuba cari contoh-contoh orang yang dah breach copyright ni. Apa yang memang terkenal. So macam-macam dia orang bagi contoh. Dia orang aware lah benda ni pasal isteri US presiden punya plagiarism punya isu kan. Macam-macam dia dah aware. Dia tak langsung bila kita bagi assignment macam ni, dia yang buat sendiri dan dia baca dan dia ada kritik pula dekat situ. Kita minta dia punya critical punya statement. So dia ada kesedaran secara tak langsung lah. Ini antara yang kita boleh bagi tindakan kita lah sebagai academician. Kalau yang macam bukan dalam bidang kita, kita boleh minta library punya rules dalam support isu copyright ni. Itu je Dr. Izan. Rumusan saya tentang topik hari ni, sebelum saya tanya Dr. Syamila dengan Dr. Sam, sebab sekejap lagi kita akan tutup siaran. Rumusan saya lepas saya dengar penjelasan daripada Dr. Syamila dan juga dengan Dr. Sam, bahawa as far as list students are concerned, pelajar-pelajar dari disiplin kita tahu, sangat aware tentang isu-isu yang berkaitan dengan copyright, pertama. Kedua, usaha-usaha telah dan sedang dijalankan oleh perpustakaan untuk memberi kesedaran kepada pelajar. Mungkin perlu penambahbaikan, mungkin perlu lihat kembali, itu second issue. Ketiga, bagi pihak fakulti, ini maksudnya saya pensyarah, department, akademia pun ada mainkan peranan. Jadi kita tak boleh kata buat statement, alah pensyarah tak kisah pun, no. Sebab daripada perbincangan dan perbentangan you all, saya boleh merumuskan bahawa pensyarah dan juga fakulti sedar dan tahu akan kepentingan hak cipta, dan mereka selalu memberi maklum, memberitahu student, mengajar, beritahu tentang hak cipta dan kenapa dia penting. So Dr. Syamila, kalau Dr. Syamila boleh rumuskan tajuk ataupun topik kita pagi ni, adakah pelajar-pelajar, what is the topic again? Tengok kertas ya. Are our students aware, our list students aware of hak cipta? Okay, thank you Dr. Izan. Sebelum tu untuk merumuskannya, pada saya kalau kita bercakap kepada LI student, memang macam yang Dr. Sam katakan tadi, memang pelajar kita aware, sedar tentang kepentingan hak cipta dan juga untuk lifelong learning mereka lah, maksudnya, dan juga sepanjang mereka menjalankan kehidupan harian, sebab dia kadang-kadang bukan untuk academic purpose sahaja, betul tak? Kadang kita sebagai pengguna pun kita kena tahu hak cipta, betul tak? That is what the government enforce pasal hak hak intelek dengan juga hak cipta ni. Jadi pada saya sedar, tetapi sejauh mana kesedaran tersebut masih lagi perlu diambil berat dan juga perlu diperkemaskan. Maksud saya di peringkat pelajar, kita perlu untuk mencari titik tengah macam the collaboration between the librarian, the faculty members and also the lecturer, sama juga dengan from the industry. So kita kena bekerjasama untuk menyedarkan lagi tentang kepentingan hak cipta ini di kalangan pelajar kita. So sedar, tetapi perlu lagi diperincikan bagaimana sejauh mana kesedaran mereka. Okay, so Dr. Syamila punya rumusan adalah mereka sedar, seratanya mereka sedar, tapi kita perlu menghalusi lagi tahap kesedaran mereka, or maybe bring it to a higher level, lagi sedar. Dr. Sam, rumusan Dr. Sam tentang topik kita hari ini? Okay, masih Dr. Izan. Rumusan yang saya boleh bagi macam sama juga, setuju macam Dr. Syamila. Kesedaran tu ada, tapi ada yang separa sedar, ada yang fully sedar, bergantung pada kepentingan masing-masing kan. Ada yang dia rasa penting, dia memang fully sedar lah.
Kalau yang tak, dia tu yang separa sedar. So peranan setiap kita library, fakulti, academician, pelajar sendiri masing-masing kena ada peranan masing-masing. Kalau masing-masing tak berperanan, dia tak boleh, tak ada kesinambungan lah. Maksudnya setakat academician je, setakat library je, student sendiri tak nak ambil peranan dia, jadi benda ni dia terputus lah. Government campaign lah macam mana pun, kalau kesedaran ni ada tapi tak nak implement, itu yang susah. Jadi kalau kata nak bahaskan ni 2-3 jam pun boleh kan, banyak lagi isu yang kita boleh highlight. Contoh dari segi isu macam tadi, bukan setakat penulisan thesis saja ataupun artikel, kita boleh sentuh isu lain juga. Lepas tu satu lagi, kalau dari segi kita punya peranan tu sendiri pun boleh panjang cerita dia. Tapi itulah setakat ni yang saya boleh bagi tahu, masing-masing kena mainkan peranan masing-masing dan benda ni kena berterusan sebab kita kena expect yang ni one of lifelong learning. Maksudnya setiap hari ada generasi-generasi baru yang kita kena bagi tahu benda ni. Dia tak boleh hari ni dah bagi tahu dah cukup dah. Tak, dia kena berterusan. Dan setiap generasi tu mesti kena ada, yelah, lagi banyak cabaran dia lah. Jadi semua kena main peranan lah, tak boleh sehala sahaja. Okay. Terima kasih Dr. Sam. So maksudnya kesedaran tu memang ada tapi cuma perlu dipertingkatkan lagi. Dan just ingatan untuk penonton-penonton yang tak tahu sikit. Kalau dalam Akta Hak Cipta yang berkait dengan penulisan adalah Seksyen 13(2)A dan dinyatakan terang-terang dalam tu kalau kita menggunakan untuk pendidikan, pengajian, kritikan, ulasan, etc. kita cuma perlukan suatu perakuan tajuk karya dan penciptaannya. Itu adalah 13(2)A dan juga 13(2)M pun dinyatakan benda yang sama. Dengan syarat sumber dan nama pencipta digunakan dalam penulisan kita. So senang je clause dia. You just mention the source, it just mention the author. Yang ini kita akan letak dalam bibliografi ke ataupun dalam kita punya references. So syarat dia senang. Kalau you nak full quote, you letak dalam inverted comma tu and then you letaklah year and nama author tu and then you linkkanlah balik kan terdapat pelbagai software yang boleh buat citation styling. Satu. Dua, dan saya juga aku dengan Dr. Sam, fokus kita pada hari ini adalah lebih kepada penulisan, maknanya writing. Tapi dalam sekarang ni kita nampak ramai librarian kita dan student kita dah menghasilkan video. So bila dalam penghasilan video, you take quotes from people, and you put it in your video. But at the end of the video, bila saya tengok tak ada pun you letak references, and then bila I tanya you akan kata itu adalah CC BY license. Okay, fine. Benda tu is other licensing. So kalau benda-benda yang you guna, contohnya kalau you guna music yang memang yang dah ada Creative Commons release, kalau you guna foto, video, then at the end of the video tu you letaklah kat bawah tu all materials are subject to copyright clearance. But you have to have, as a librarian, you have to have that consciousness to actually put a disclaimer kat bawah tu, sebab jadi nampak cukup librarian ni dia sangat aku tentang hak cipta. Okay, itu babel saya hari ni. Okay, anyway terima kasih Dr. Sam, Dr. Syamila atas perkongsian dan kita macam dah terbabas dalam 8 minit tapi okey lah. Kalau sesiapa ada soalan, saya tak ambil soalan, saya tak minta soalan ya. Kalau sesiapa ada soalan, you can get in touch. Dr. Sam ada Facebook presence, Dr. Syamila pun ada Facebook presence. You can either email them or you can just message them. Dan terima kasih lagi kedua-duanya atas perkongsian yang diberikan tadi. Dan kalau ada di kalangan pustakawan di luar sana yang nak buat masters, nak buat PhD dan tiba-tiba jatuh hatilah dengan Dr. Syamila, dengan Dr. Sam untuk menjadikan mereka supervisor, you can contact them, have a topic, discuss with them. I think they are willing to help you out, ya. InsyaAllah. Dan terima kasih Dr. Izan, tolong promotekan juga. Orang
Nombor Diorang IPM di hatiku. diorang berat, tapi at the same time they have a number of students that they need to supervise kan. That is the requirement of being an academic. Itu adalah part of the KPI. So kalau sesiapa yang betul-betul macam, oh bolehlah saya minat dengan cara Dr. Syamila, Dr. Sam handle the forum, then just get in touch with them, think of a topic, discuss with them topic. Nak buat PhD tu susah ke Dr. Sam, Dr. Syamila? Kalau tanya saya degree lagi susah. Betul. Dr. Syamila susah ke? Because pada saya, bila you buat postgraduate, it is actually you macam 100% control that area. Kami sebagai supervisor, kita akan monitor and guide. Because I give a freedom to my student, but at the same time kita kena monitor lah. Sebab kalau degree ni memang betul, rubrik dia memang terlampau, orang kata very detail kan rubrik dia. You kena ini score, betul you ada final exam. Buat postgraduate tak ada final exam, hanya ada test je 20%. Jadi marilah mulakanlah semangat baru tahun untuk belajar, kita buat promote. Jadi tapi pada saya apa pun minat dan juga you kena tahu apa yang you nak buat. Sebabnya it is macam saya kata, you become the independent researcher atas you. You kena self-determine. Jangan bagi banyak macam-macam alasan. Semua orang ada alasan, semua orang ada masalah. Betul tak? But you have to come to it. Ya, pengalaman saya sendiri pun masa saya Dr. Sam lagi tinggi dia letak degree. Saya Dr. Sam saya rasa STPM tu is like hell. Sebab tu saya masuk form 6 2 bulan je. Saya masuk form 6 2 bulan dan saya surrender sebab saya just cannot cope. So lagi kalau susah, orang tanya saya tahap pengajian saya yang mana paling susah, saya akan kata saya pergi form 6. Saya pergi form 6. It was very tough. To me it was very tough. That's why saya terus opt to do diploma against my parents' wishes. Saya kata saya tak boleh survive dalam form 6. Kalau saya rasa saya masuk form 6 saya akan fail. Saya memang dia sangat yakin di situ. So pada saya my PhD journey was because ni just berkongsi pengalamannya. Dan walaupun dah lama, saya bernasib baik sebab saya mendapat penyelia yang amat-amat baik. So saya selalu tanya kalau ada budak-budak ni bertanya saya, doktor macam mana nak buat PhD, saya kata pertama topik. Kedua, make sure supervisor dengan you sealiran. Okay. And kalau boleh janganlah berantakan dengan supervisor. Supervisor kata A, you kata B, supervisor kata C, you kata D. You ada have your own mindset. But the supervisor is there to advise you so that you jalan terus. You jalan-jalan bengkok. Kita nak jalan terus. Kita nak semua orang nak GOT kot. Tapi it's possible. Okay. So terima kasih Dr. Sam, Dr. Syamila. Nice having you. Saya kenal Dr. Syamila sebab kita orang buat National Information Literacy Agenda. Saya kenal Dr. Sam sebab kami sama-sama ke Myanmar untuk konsul 17 tahun dalam tahun 2018. So pengenalan saya dengan diorang ni amat singkat, tetapi mereka selalu memberi kerjasama yang amat baik kepada PPM setiap kali diminta. Okay, dan terima kasih juga kepada Puan Hasiati berada di belakang tabir yang menguruskan semua urusan siaran kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah meluangkan masa untuk bersama kita untuk mendengar kupasan topik oleh Dr. Sam dan juga Dr. Syamila ya. So insyaAllah kita berjumpa lagi di siaran lain daripada PPM nanti. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.